Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kursus PPPH 1203 Logik Klasik dan Moden akan membentangkan ulasan teks iaitu Pemikiran Kritis oleh Muhammad Michael Abdullah. Kami terdiri daripada 5 orang pelajar iaitu Muhammad Amir bin Abdullah Mukhti, Luqman Hakim bin Raya, saya Muhammad Amin Afif bin Rahim, Nurul Husna Nabila binti Muhammad Rozman dan Fatin Ruqayyah Anisah binti Muhammad Harun. Dalam ulasan teks kami mempunyai 5 isi kandungan iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua definisi pemikiran, yang ketiga perbahasan kitab yang mempunyai struktur hujah dan juga direksi dan indeksi, dan yang keempat adalah penutup, dan yang kelima adalah rujukan. Kita teruskan kepada isi kandungan yang pertama iaitu pengenalan. Takrif pemikiran ialah kebolehan manusia untuk mencipta pengertian, berhujah, menilai serta membuat keputusan. Tujuan pemikiran kritis juga adalah untuk mengajarkan kaedah-kaedah pemikiran yang digunakan bagi berhujah dengan lebih berkesan. Dalam pemikiran kritis juga, ia bukan hanya soal nilai baik dan buruk yang dibincangkan, namun soal fakta sama ada ia benar atau salah, soal bahasa, jelas atau kurang jelas, dan terutama sekali, soal susunan hujah yang sah atau tidak sah. Dan yang terakhir iaitu bidang pemikiran kritis ialah penghujahan, iaitu cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu pendapat. Seterusnya, definisi pemikiran. Pemikiran juga sering dikaitkan pada kaedah dasar iaitu Al-Qa'idah Al-Asasiyah yang mana ia menjadi landasan kepada pemikiran tersebut. Misalnya dinyatakan sebagai pemikiran Islam. Merujuk kepada definisi pemikiran berlandaskan akidah Islam, ia adalah definisi yang harus memenuhi 2 hal iaitu menyeluruh yakni jami'an dan sekaligus mencegah yakni mani'an. Tidak terhad kepada pemikiran Islam sahaja. Menurut Mok Son Sang 2011, pemikiran ialah proses di mana sesuatu aktiviti menimba ilmu dan kefahaman yang melibatkan mental dan otak manusia. Kesimpulannya, pemikiran adalah proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian kepada sesuatu masalah dan juga mana-mana keraguan yang timbul dengan menggunakan pelbagai kaedah dan kemudiannya membuat keputusan berdasarkan logik dan munasabah terhadap proses yang dialami. Kita teruskan kepada struktur hujah. Satu hujah adalah hujah yang digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan bahawa apa yang dikatakan atau yang berkata benar atau untuk meyakinkan yang lain untuk menyatakan atau menafikan apa-apa. Setiap hujah terdiri daripada sekumpulan pernyataan yang salah satu pernyataan tersebut disokong oleh pernyataan lain dalam kumpulan yang sama. Yang pertama, pernyataan pendapat si penghujah disebut kesimpulan. Yang kedua, pernyataan-pernyataan yang menyokong kesimpulan disebut sebagai premis. Kami bawakan contoh hujah. Pernyataan pertama, oleh kerana kanak-kanak belajar melalui contoh teladan disebut sebagai premis. Pernyataan kedua, maka pentinglah kita memastikan model yang dicontohi oleh anak-anak mempunyai cara pertuturan yang memuaskan disebut sebagai kesimpulan. Kemudian qiyas. Ilmu mantik yang bertepatan dengan ilmu perdebatan ini adalah qiyas di mana ia terletak di bahagian istidlal ghair mubashir. Ta'arif al-qiyas dari sudut bahasa ialah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari sudut istilah pula, al-qiyas merupakan kalimah atau kata-kata yang tersusun daripada beberapa al-qadiyah, yakni pernyataan. Sekiranya benar qadiyah itu, maka lazim baginya membentuk al-qadiyah yang ketiga sebagai natijah yang benar juga. Qiyas mesti mempunyai 2 unsur berikut, iaitu mempunyai had yang terdiri daripada 3. Yang pertama, had asghar, sesuatu yang menjadi maudhu' kepada natijah. Had akbar, sesuatu yang menjadi mahmul kepada natijah. Dan had yang ketiga, had awsat, perkataan berulang dalam mukaddimah. Yang kedua, mempunyai 3 qadiyah. Yang pertama, qadiyah pertama mukaddimah sughra, qadiyah kedua mukaddimah kubra, qadiyah ketiga natijah. Seterusnya syarat umum qiyas. Yang pertama al-kaif, yakni bentuk. Yang kedua al-istighraq, yakni rangkuman. Dan yang ketiga adalah ketiga-tiga mukaddimah, yakni mukaddimah sughra, mukaddimah kubra dan natijah. Kami bawakan contoh qiyas. Mukaddimah sughra, besi itu logam. Mukaddimah kubra, setiap logam boleh dileburkan. Natijahnya, besi boleh dileburkan. Seterusnya perbahasan kitab yang kedua adalah didaksi dan indaksi. Maksud didaksi adalah kesimpulan atau rumusan yang dibuat daripada maklumat atau fakta yang ada. Contoh, hujah dalam bentuk pernyataan didaksi. Semua burung gagak hitam. X adalah burung gagak. Jadi, X adalah hitam. Kemudian, beralih kepada indaksi. Maksud indaksi ialah suatu proses penghuraian yang membawa kepada pencapaian sesuatu kesimpulan hukum
daripada fakta atau maklumat yang bersifat khusus. Contoh hujah dalam bentuk pernyataan induksi. Burung gagak 1 hitam, burung gagak 2 hitam, burung gagak 3 hitam. Seterusnya penutup. Buku pemikiran kritis ini mematuhi ilmu mantik dan ilmu adab, al-bahth wal al-munazarah. Tiada sebarang pernyataan yang dapat dibuktikan bertentangan ilmu mantik klasik maupun moden. Di dalam kajian ini, pengkaji mengeluarkan 2 isu yang berkaitan rapat dengan ilmu mantik, iaitu qadhiyah dan juga deduksi serta induksi. Pengkaji telah menguraikan isi buku pemikiran kritis ini mengikut ilmu mantik yang telah dipelajari dan juga berdasarkan buku-buku yang berautoriti. Kajian ini dimulakan dengan pendefinisian pemikiran. Ini juga untuk membantu pemahaman pengkaji terhadap tajuk kajian. Seterusnya, pengkaji telah menguraikan mengenai isu yang terdapat dalam buku ini, iaitu qadhiyah, deduksi dan induksi serta qiyas. Di sini juga kami bawakan 5 bahan rujukan untuk kajian kami. Bahan-bahan berikut seperti yang tertera. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.